Kita teruskan dengan subtopik yang kedua, 8.2, pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, yang ini hubung kait antara fungsi sesaran, fungsi halaju dan juga fungsi pecutan. Okey, kalau tengok dekat bawah ni, yang dekat sini, saya besar. Yang bawah tu, yang warna pink tu adalah fungsi persamaan. Okey, dia bermula daripada persamaan sesaran. Okey, persamaan sesaran yang ini. Okey, S sama dengan dia bagilah satu fungsi dia. Okey, bila kita bezakan, kita bezakan sesaran. Okey, bila kita bezakan sesaran di S per dt lah sebab kita guna S dekat sini kan. Kita akan dapat hal laju. Okey, bezakan sesaran kita akan dapat hal laju. Kita bezakan hal laju kita akan dapat pecutan. Okey, so dia akan bermula daripada sesaran, hal laju, pecutan. Okey, dari sesaran, bezakan sesaran kita akan dapat hal laju. Okey, V ni hal laju. Bezakan hal laju kita akan dapat pecutan. Okey, A ni pecutan. Kalau katalah soalan tu daripada sesaran terus je dia suruh cari pecutan, okay, kita boleh beza kali kedua sesaran. Okay, yang ni kan pecutan dV per dt. dV per dt ni dia datang daripada hal laju. Tapi katalah soalan tu dia tak suruh pencari hal laju. Okay, daripada sesaran ni dia terus suruh cari pecutan. Terus suruh cari pecutan, jadi kita boleh buat pembezaan kali kedua untuk fungsi sesaran. Okey, sebab tu dekat sini dia tulis pecutan kita boleh dapat dengan bezakan hal laju ataupun pembezaan kali kedua bagi sesaran. Okey, boleh ingat tak ni? 3. Sesaran, bezakan, kita akan dapat hal laju. Hal laju, bezakan, kita akan dapat pecutan. Itu dia punya pergerakan dia. Okey, sesaran, hal laju, pecutan. Okey, kita tengok contoh 6. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya S meter dari satu titik tetap O. Okey, diberi oleh S sama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas zarah mula bergerak. Okay, A, tentukan fungsi hal laju V dan fungsi pecutan A bagi zarah itu. Okay, B, pada rajah yang sama lakarkan graf fungsi bagi S, V dan A untuk masa dia 0 hingga 3 dan seterusnya jelaskan gerakan zarah itu dari titik tetap O untuk tempoh masa itu. Okey, so soalan yang pertama dia kata tentukan fungsi hal laju, pecutan, hal laju dan juga pecutan. Okey, dia dah bagi fungsi dekat sini, okey, persamaan untuk sesaran. Okey, sesaran dia S sama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey, kita nak dapatkan hal laju, kita mesti bezakan sesaran. Okey, jadi bezakan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2, kita akan dapat 2 tolak 2T. Okey, ingat lagi pembezaan. Kinematik ni dia akan guna pembezaan dan pengamiran. Dalam tajuk ni. Awak ingat lagi tak pembezaan? Okay. S nak dapatkan hal laju, kita akan bezakan ds per dt. Okay, ds per dt sebab ni sesaran dia bermula dengan S dan pemboleh ubah lain dia guna T. Okay, jadi kita bezakan ds per dt. Bila bezakan ds per dt, kita akan dapat V. Sama dengan awak bezakanlah persamaan yang ni 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Jadi kita akan dapat 2 tolak 2T. Okey, dah dapat hal laju. Seterusnya nak dapatkan pecutan. Okey, dah dapatkan pecutan, awak bezakan hal laju yang ini. Okey, A untuk pecutan dia sama dengan dV per dt. Okey, kita guna yang kedua ni. Okey, hal laju
punya persamaan. So bila kita bezakan yang kedua ni, V ni, kita akan dapat jawapan kita negatif 2. Okay, boleh? Boleh? Okay, tu soalan yang pertama. Soalan B. Okay, soalan B kan dia suruh lukis graf. Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi S, V dan A untuk masa dia 0 hingga 3. Jadi kita plotlah graf kita. Macam mana nak plot graf ni? Buatlah jadual. Okay, buat jadual. Sebenarnya jadual dia dah bagi kan T dia dah bagi 0, 1, 2, 3. Kita dah ada fungsi V, kita dah ada fungsi, kita mula dengan dia nak 3. Kita ada S, V, kita ada S dan kita ada A. A kita semua sama. Okay, pecutan dia untuk saat kosong, saat pertama, saat kedua, saat ketiga sama. Negatif 2, negatif 2, negatif 2. Okay, untuk V dengan S tu kita kena kira sikit lah. Okay, kira sikit. Okay, kalau saya kira kita akan dapat untuk V ni dia 2, 0, negatif 2, negatif 4. Untuk S dia akan dapat 3, 4. Negatif 3, 4, 3, 0. 3, 0. Dia dapat macam tu. Okay, ni dalam bentuk jadual. Okay, kalau tu kan, ni dalam bentuk jadual. Okay, dia ada masa. Lepas tu, hal laju, sesaran dan juga pecutan. Okay, daripada jadual ni, plotlah kita punya graf. Okay, so kita akan dapat 3 graf dalam satu rajah. Okay, dalam satu paksi. Okay, bawah ni yang warna hijau ni untuk pecutan sebab dia sama je seragam negatif 2. Jadi dia satu garis lurus melintang. Okay, yang ini yang warna purple ni untuk pecutan. Untuk hal laju. Okay, V. Okay, dia garis lurus juga sebab kita punya fungsi dekat sini T dia kuasa 1. Okay, bila T kuasa 1 kita akan dapat graf dia graf garis lurus. Okay, dan yang S sesaran kita akan dapat graf melengkung sebab kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah dia adalah kuasa 2. Okay, kuasa 2. Okay, soalan dia suruh lukis graf, lepas tu seterusnya jelaskan gerakan zarah dari titik tetap O dan untuk tempoh masa itu. Okay, so dari titik tetap sinilah 0. Okay, dia suruh jelaskan. So bila jelaskan, okay, kalau kita nak jelaskan daripada graf ni, dia agak susah pergerakan dia tu tak nampak. Kita boleh transfer ke dalam bentuk garis nombor. Okay, transfer dalam bentuk garis nombor. Dia ada titik tetap O dan dia ada sesaran dia 3 dengan 4. Okay, sesaran. Tengok ni sebahagian sesaran. Kita ada nombor. Kita dah tahu kan bila kita guna garis nombor, paksi dia dekat sini mesti sesaran. Okay, paksi dia dekat sini mesti sesaran. Jadi kita ambil sesaran yang kita dapat tadi, kita kira nombor dia 0, 3 dengan 4. Okay, 0 ni titik tetap dia lah. Okay, so dia ada 0, 3 dengan 4. Okay, lepas tu masukkan maklumat yang kita dah ada untuk T, V dengan A. Okay, masukkan maklumat. Okay, pada T 0, V dia 2, A dia negatif 2, sesaran dia 3. Okay, pada T1 kita masukkan maklumat dia 4 semua ni. Okay, so, jadi bila kita dah masukkan semua maklumat kita ikut jadual ni ke dalam bentuk garis nombor, kita akan nampak pergerakan dia. Dia bergerak ke kanan dulu, lepas tu baru dia bergerak ke kiri. Okey, jadinya kita boleh tulis, mula-mula kita boleh tulis berkenaan dengan hal laju dia, pecutan dia. Okey, pecutan dia sama sahaja dari saat 0 sehingga saat yang ketiga. Okey, iaitu negatif 2 ataupun kita boleh tulis untuk setiap saat. Okey, dari saat 0, saat 1,
saat 2 dan saat 3. Okey pun boleh. Inilah contoh ayat yang dia buat untuk kita terangkan pergerakan zarah dari titik tetap O dalam tempoh 3 saat. Okey, ini contoh dia. Contohnya saya baca T sama dengan 1. T sama dengan 1, zarah bertukar arah gerakan dengan sesarannya dari titik tetap O adalah maksimum iaitu 4. Okey. Bila awak nampak dia dah nak tukar arah gerakan tu, okey, ini daripada kanan dia nak pergi ke kiri ni dia akan bertukar arah. Okey, pada titik yang dia bertukar arah itu, kat situ dia maksimum. Okey, maksimum maknanya dia tak akan pergi dah ke jarak yang lain ataupun masa yang lain. Okey, sampai je T1 tu dia akan bertukar arah. Jadi T1, titik pada T1 tu adalah titik maksimum. Okey, boleh? Faham? Maksudnya kat sinilah. Okey, kalau pada graf kat sini. Dia akan bertukar arah maksimum. Okey, contoh 7. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus supaya sesarannya S meter dari titik tetap O diberi oleh S sama dengan, okey, ni persamaan dia. Okey, persamaan untuk sesaran dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Hitung, okey, dia suruh hitung hal laju awal, hal laju seketika, okey, hal laju seketika pada masa 3 saat. Nilai-nilai T apabila zarah berehat dan julat nilai T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kiri. Okey, kita jawab dulu soalan A. Dia bagi sesaran nak dapatkan hal laju. Dia bagi sesaran nak dapatkan hal laju, awak mesti bezakan sesaran dia. Okey, buat pembezaan untuk sesaran. So, S sama dengan T kuasa 3 tolak 9T kuasa 2 tambah 24T tambah 5. Bila awak bezakan, awak akan dapat 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Okey, ingat bila kita nak dapatkan hal laju, okay, nak dapatkan fungsi hal laju tu, kita mesti bezakan sesaran. Okey, so jadi V sama dengan ds per dt. Okey, bezakan dapatlah 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Okey, dah dapat fungsi untuk hal laju, kita boleh kira hal laju awal. Okey, hal laju awal pada masa T sama dengan 0. Okey, ingat ya, hal laju awal T sama dengan 0. Okey, T sama dengan 0, jadi kita ambil fungsi ds per dt ni kita gantikan tempat T dengan 0. So kita dapatlah hal laju awal dia adalah 24. Okey, 24 meter per saat. Itu hal laju awal. Soalan yang kedua dia suruh kira hal laju seketika. Okey, hal laju seketika pada masa T sama dengan 3. Okey. Ambil fungsi hal laju, gantikan tempat T dengan 3. Okey, fungsi hal laju, gantikan tempat T dengan 3. So, kita akan dapatlah hal laju seketika pada T sama dengan 3 adalah negatif 3. Okey, itu soalan B. Soalan C, dia suruh cari nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat. Okey, bila zarah itu berehat, dia tidak bergerak. Okey, dia tidak bergerak. So, bila dia tidak bergerak, hal laju dia sama dengan 0. Okey, ingat ya, yang ini berehat. Bila dia berehat, tidak bergerak. Okey, yang ini tidak bergerak. So, bila dia tidak bergerak, V dia sama dengan 0. Bila V sama dengan 0 tu, kita ambil persamaan fungsi V kita ni 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 sama dengan 0. Okey, ini. Okey, V dia 0. Okey, T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 sama dengan 0. Ada kuasa 2. Kita kena
faktorkan. Okey, sebelum faktorkan tengok dulu kalau fungsi ni, persamaan ni kita boleh kecilkan, kita kecilkan dia dahulu. Okey, macam ni dia boleh kecilkan. Semua ni boleh bahagi dengan 3. Jadi kecilkan kita akan dapat T kuasa 2 tolak 6T tambah 8. Faktorkan kita akan dapat T dia 2 dengan 4. Okey, pada masa Zarah itu berehat, masa dia adalah 2 dan 4 saat. Okey, Zarah itu berehat pada ketika 2 dan 4 saat. Okey, itu soalan C. Soalan D, dia suruh cari julat, okey ni, julat nilai T dalam saat apabila Zarah bergerak ke kiri. So, bila dia bergerak ke kiri, V lebih kecil dari 0. Okey, kalau bergerak ke kanan, okey, kalau dia bergerak ke kanan, V lebih besar dari 0. Okey, kalau bergerak ke kanan. Yang ini dia kata bergerak ke kiri, so V lebih kecil dari 0. Okey, yang inilah. Okey, V lebih kecil dari 0, sama macam tadi kita faktorkan, kita akan dapat yang sama. Okey, yang sama iaitu T dia 2 dengan 4. Okey, yang ni kita dapat T sama dengan 2, T sama dengan 4. Julat bila dia dalam ketaksamaan lebih kecil, lebih besar. Okay, awak ingat tak persamaan kuadratik? Awak ada buat subtopik untuk julat. Julat untuk ketaksamaan kuadratik at Maths Form 4. Ingat tak ingat? Okay, Zahira jawab ingat. So, bila julat dia dalam bentuk ketaksamaan lebih kecil atau lebih besar, awak akan guna graf ataupun garis nombor. Kalau garis nombor yang ni, 2, 4, tambah, tolak, tambah. So, awak boleh guna garis nombor yang ini ataupun guna bentuk graf pun boleh. Okay, so kalau kat sini dia guna simbol lebih kecil, jadi kita akan berada di kawasan negatif tengah-tengah ni. Okay, so bila berada di kawasan negatif, simbol dia akan bergerak begitu. Okay, T, yang ni 2, yang ni 4. Okay, masa dia berada di antara 2 hingga 4. Kalau graf pun sama. Kalau lukis graf, kita akan ambil dia di bahagian tengah graf sebab dia kecil kan. Okay, kalau luar graf ni dia lebih besar. Okey, dan kita pergi contoh yang terakhir untuk hari ini. Menentukan dan mentafsir pecutan seketika suatu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi sesaran. Okey, kita dah habis yang sesaran, kita dah habis yang hal laju tu tadi dan kita pergi yang terakhir iaitu pecutan. Okey, bila pecutan kita kena bezakan fungsi hal laju. Okey, nampak tak kat sini dV per dt. V adalah fungsi hal laju. Okey, pecutan malar kalau graf dia naik je macam ni. Okey, ni graf naik macam ni. Okey, pecutan malar. Okey. Kalau dia sampai, yang ni awak nampak ya, pada titik A ni. Okey, kalau pada graf kan. Okey, pada titik A ni dia maksimum. Kat sini bila dia maksimum, hal laju dia maksimum. Bila hal laju dia maksimum, pecutan dia bila dah sampai pada titik maksimum ni, pecutan dia adalah kosong. Okey, kat sini. Pecutan dia adalah kosong bila dia sampai pada titik maksimum. Dia dah tak ada pecutan. Okey, maksudnya dekat sini daripada graf dia naik ke atas sampai pada titik maksimum, pecutan dia kosong. Maksudnya dia akan bertukar arah. Okey, bertukar arah. Daripada pecutan maksimum pula. Daripada dia ada pecutan sampai pada titik maksimum, pecutan dia kosong. Okay, lepas tu dia akan bertukar arah dengan pecutan dia dah jadi semakin berkurang. Okay, bila graf tu turun ke bawah macam ni, pecutan dia semakin berkurang ataupun nyah pecutan. Okay, ni perkataan nyah pecutan.
Okey, contoh 10. Okey, satu zarah bermula dari titik tetap O dan bergerak di sepanjang satu garis lurus. Okey, kalau awak perasan, ayat dia, permulaan ayat dia mesti sama je. Satu zarah bermula dari titik tetap O dan bergerak di sepanjang satu garis lurus. Okey, untuk tajuk ni, ayat permulaan dia mesti sama. Akan sama. Okey, selepas T saat sesarannya diberi oleh persamaan S sama dengan T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T. Okey, hitung pecotan awal, pecotan seketika, pecotan zarah dan juga julat nilai T apabila zarah itu positif. Pecotan zarah itu positif. Okey, bila nak dapatkan pecotan awal, kita tak ada hal laju kan kat sini? Tak ada hal laju. Dalam soalan ni tak ada hal laju. So daripada fungsi sesaran, awak buat 2 kali pembezaan. Okey, buat 2 kali pembezaan. So yang ni kali pertama ni, bila awak bezakan, awak akan dapat V sebenarnya. Okey, V ds per dt, awak akan dapat 3T kuasa 2 tolak 6T tolak 4. Okey, nak dapatkan A, dapatkan pecotan, bezakan lagi yang ini. Okey, bezakan yang ni, awak akan dapat 6T tolak 6. Okey, boleh ni? Sesaran, nak dapatkan hal laju, kita akan bezakan fungsi sesaran. Nak dapatkan pecotan, kita akan bezakan fungsi hal laju. Ataupun awak beza 2 kali untuk sesaran. Okey, beza kali pertama, beza lagi sekali. Okey, akan dapat fungsi pecotan. Okey, yang ni pun sama. Pecotan awal, okey, bila pecotan awal, T dia adalah kosong. Okey, kau tengok kat situ, T adalah kosong. Okey, yang ni pecotan awal, T sama dengan kosong. Okey, bila pecotan awal, T sama dengan kosong, jadi ganti je lah. 6T tolak 6 ni, tempat T tu gantikan dengan kosong. Jadi awak dapatlah pecotan awal dia adalah negatif 6. So bila pecotan kat sini bukan lagi kuasa negatif 1 tapi kuasa negatif 2. Okey, pecotan. Kalau hal laju tu tadi kuasa negatif 1. Pecotan meter per saat. Okey, meter per saat kuasa 2. Okey, dah dapat pecotan awal. Soalan B, pecotan seketika pada masa 5 saat. Okey, yang ni dia suruh cari pecotan pada masa T5. Okey, T5. So gantikan, ini kita guna ini je. Persamaan dia jangan guna dah yang sesaran. Dah tak guna dah. Kita guna yang ini persamaan untuk pecotan. Okey, fungsi pecotan. Jadi kita pun gantikan tempat T dengan nilai 5. Okey, kita akan dapatlah pecotan pada saat ke-5 adalah 24. Okey, 24 meter saat kuasa negatif 2. Okey, soalan B. Soalan C. Pecotan zarah itu apabila melalui titik O semula. Okey, apabila dia melalui titik O. Ni kan dia dah bergerak. Okey, pada masa T0 dia baru bermula. Okey, lepas tu pada masa T5 dia dah ada pecotan, maksudnya dia dah pergi ke satu tempat. Okey, dari satu tempat itu dia patah balik semula ke titik O. Okey, bila dia patah balik semula ke titik O, sesaran dia sama dengan kosong. Okey, sesaran jarak dia sama dengan kosong. Ingat ya, bila dia patah semula, balik semula ke titik O, S dia sama dengan kosong. Okey, bila S sama dengan kosong, kita ambil fungsi sesaran. Jangan ambil pecotan. Okey, kita guna fungsi sesaran. So, T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T dia sama dengan kosong. Yang ni T kuasa 3. T kuasa 3
Dan setiap sebutan dia ada T. Jadi kita boleh faktorkan, keluarkan T. Okey, bila keluarkan T, kita akan dapat dalam bracket T kuasa 2 tolak 3T tolak 4. Okey, kat sini ada kuasa 2. Macam biasalah bila ada kuasa 2, kita faktorkan lagi. So, bila faktorkan lagi, dapatlah T tambah 1 dengan T tolak 4. Jadi nilai T kita ada 3. T sama dengan kosong, T sama dengan negatif 1 dan juga T sama dengan 4. Okey, T sama dengan kosong kita tak ambil dah. Okey, sebab bila T sama dengan kosong tu dia belum bermula lagi. Dia berada pada tempat tu lagi. Okey, T negatif 1 kita tak ambil. Kuasa pula. Masa kita mana ada negatif. Okey, jadi T negatif 1 ni kita tak ambil sebab masa kita semua positif, tak ada negatif. Yang tinggal hanyalah T sama dengan 4. Okay, yang tinggal tu hanyalah T sama dengan 4. Jadi kita pun gantikanlah nilai 4 tu dalam fungsi pecutan kita. Kenapa nak ganti dalam fungsi pecutan? Soalan dia kata cari pecutan apabila titik melalui apabila zarah melalui titik O. Dia suruh cari pecutan. Sebab tu kita gantikan T sama dengan 4 ni dalam fungsi pecutan. Jadi bila kita dah ganti, kita kira kita dapat pecutan dia adalah 18 meter per saat kuasa 2. Okey, 18 meter per saat kuasa 2 bila untuk soalan C. Okey, soalan D dia suruh cari julat nilai T apabila pecutan zarah positif. Okey, zarah positif, pecutan positif, so A lebih besar dari 0. Okey, ambil fungsi pecutan 6T tolak 6 lebih besar dari 0. Kita akan dapat T lebih besar dari 1. Jadi pecutan zarah positif untuk T lebih besar dari 1. So maksud dia masa dia lebih daripada 1, pecutan dia akan positif. Okey, terima kasih semua.